Ada yang bagi cadangan, kira tahun kenabian baginda, iaitu umur 40 tahun. Ada sahabat lain yang menentang. Cumanya cadangan majoriti di kalangan sahabat yang menetapkan tahun hijrah tu bermula penghijrahan Nabi daripada Mekah ke Madinah. Bukan betul-betul hijrah tu, kan? Betul-betul hijrah tu kita kata bulan Rabiul Awal. Kan akhir Safar mula hijrah. Sampai ke awal Rabiul Awal. Bukan satu Muharram. Kan hak depa nasyid tu tak betul sebenarnya. Kan satu Muharram detik permulaan baru sebenarnya bulan Safar. Cumanya hak Umar Al-Khattab letak sebagai tahun pertama tu dikira sebab orang Arab ni dia kira Muharram ni bulan pertama. Jadi dikira tahun hijrah ni bermula daripada Muharram, bermula daripada penghijrahan Nabi SAW ke Madinah. Jadi tak munasabah Nabi kata siapa yang doa awal tahun akhir tahun, padahal ketika zaman Nabi pun tak ada lagi tahun, jadi hadis itu secara automatik palsu. Bahkan tak ada riwayat pun. Kan? Sehingga ada kot dalam Majmu' Syarih tu, tak tahu dia baca kat mana. Majmu' Syarih tu fatwa negeri Perlis dah mengharamkan buku. Dalam tu macam-macam kabut, macam-macam nanti. Kan? Eloklah setakat mana masjid, ayah masjid dan masjid kat Perlis ni kalau ada, eloklah siapa yang baca tu, elok simpan dekat dia. Jangan bagi orang ramai baca dan terpengaruh dengan isi kandungan dalam tu. Kita tak nafikan ayat-ayat Al-Quran dalam tu, Yasin ataupun surah-surah ni, kita tak nafikan tu. Tetapi kita nafikan dalam tu kelebihan-kelebihan yang dibawa data tentang pada selawat ni, macam-macam jenis selawat, macam-macam jenis zikir, haikal tak haikal semua tu. Kita dah putuskan, dah diwartakan peringkat negeri Perlis. Dan mana-mana masjid ada, eloklah. Jika masjid simpan sengaplah benda tu, tak perlu kita nak letak tempat-tempat untuk dibaca kepada masyarakat. Jadi kita kata apa yang Ibn Mas'ud sebut maksudnya benda ni berlaku. Cuba kita pergi mana-mana negeri dekat Perlis bolehlah kita nak cakap, kan? Kita kata doa akhir tahun ni bid'ah, awal tahun bid'ah. Sekarang ni kita susahlah sebab benda ni dah jadi upacara agama peringkat kebangsaan. Susahlah, kan? Sebab kita pun tak ada kuasa, kita terhad kat Perlis je. Cumanya kita boleh ada saluran, kita boleh cerita mengikut saluran hak kita. Kalau mereka nak pertahan, kalau boleh pertahan, biar mereka bawa hujah mereka. Kan? Kita boleh tahu siapa yang mungkar. Kita yang mungkar, kan? Mereka yang mungkar yang ikut tanpa ada sandaran sesuatu pun daripada Nabi SAW. Begitu juga yang terakhir dalam masalah ucapan Ibn Mas'ud ni, yang nak menunjukkan Ibn Mas'ud ni antara sahabat, antara umat yang kuat menentang bid'ah yang berlaku. Antaranya kisah yang masyhur, bila kita tengok dalam hadis yang sahih riwayat Ad-Darimi, dibawa cerita Amr bin Yahya, seorang tabi'in, berlaku pada zaman tabi'in. Maksudnya zaman ni bukan kata lama sangat dah. Maksudnya baru je, sahabat ramai lagi, Nabi baru je wafat, tetapi dah berlaku dah penambahan-penambahan dalam agama. Jangan kita anggap zaman kita sekarang je, kan? Sebab itulah saya selalu sebut, kita tak perlu keras sangat dalam masalah ni. Bila kita nak urai kepada masyarakat, kita bersederhana. Cumanya kita kena cerita fakta yang sebenarnya. Apa yang Amr bin Yahya cerita, dia kata aku pernah mendengar ayahku berkata. Saya setakat baca terjemahan lah, sebab hadis ni cukup panjang sekali. Dia cerita dengan maksudnya, satu ketika kami duduk di pintu rumah Abdullah bin Mas'ud sebelum solat subuh, maksudnya awal lah. Mereka pergi tunggu Ibn Mas'ud dekat rumah, nak ajak Ibn Mas'ud pergi sembahyang subuh sekali. Apabila Ibn Mas'ud keluar, kami akan berjalan bersamanya ke masjid. Masa dia tunggu dekat rumah dan ke masjid sekali, tiba-tiba seorang sahabat yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari datang kepada kami lalu berkata, adakah Abu Abdurrahman telah keluar kepada kamu? Maksudnya Abu Musa Al-Ash'ari ni tanya kepada ayah Amr bin Yahya ni. Dia tanya, Ibn Mas'ud keluar. Ibn Mas'ud ni gelaran dia Abu
Abdurrahman, gelar dia. Lalu kami menjawab, belum. Maksudnya Ibnu Mas'ud ni masih ada dalam rumah. Maka beliau duduk bersama kami sehingga Abdullah bin Mas'ud keluar. Apabila beliau keluar, kami semua bangun kepadanya. Lalu Abu Musa al-Asy'ari berkata kepadanya, "Wahai Abu Abdurrahman, aku telah melihat di masjid tadi satu perkara yang aku tidak setuju, tetapi aku tidak lihat. Alhamdulillah, malaikat ia nyampai." Abu Musa al-Asy'ari ni dia cerita dekat Ibnu Mas'ud ni, dia kata tadi aku pergi masjid tau. Aku tengok kat masjid tu ada sesuatu masyarakat kita duk buat ni nampak macam baik, tetapi aku tak setuju benda tu. Lalu Abu Musa kata dekat Ibnu Mas'ud, kalaulah umur panjang engkau akan lihatnya. Maksudnya lepas ni kita akan pergi tengok apa yang berlaku. Maksudnya Abu Musa al-Asy'ari ni, walaupun pada ketika ni dia lebih senior, lebih tua daripada Ibnu Mas'ud, tetapi dia hormat tentang keilmuan. Dia hormat kepada Ibnu Mas'ud dari sudut keilmuan Ibnu Mas'ud yang ada. Ni Abu Musa. Sebab itulah kita kata, kita sesama kita ni kan, kadang ada orang yang lebih muda pada kita, dari sudut ilmu dia lebih daripada kita, kita hormat dia kan. Mungkin saya belajar kan, kita sekarang umur 30, mungkin kita tengok peringkat umur 21, tetapi ilmu dia cukup berbeza, kita hormat pada dia. Jangan kita kata budak lagi kan, baru setahun jago kan. Dan kita tengok di kalangan sahabat, Abu Musa al-Asy'ari boleh hormat kepada Ibnu Mas'ud dari sudut keilmuan dia. Abu Musa kata, aku melihat satu kumpulan dalam masjid. Mereka duduk dalam halaqah, duduk dalam bulatan, buat satu bulatan tu dalam halaqah, sambil nak tunggu sembahyang subuh. Setiap halaqah tu ada banyak halaqah. Sini buat satu halaqah, sini buat satu halaqah, belakang tu buat satu halaqah. Setiap halaqah tu ada ketua. Yang diketuai oleh seorang lelaki, sementara di tangan mereka ada anak-anak batu. Bahkan ada anak batu belakang dekat tangan. Apabila lelaki itu berkata, maksudnya bila ketua tu kata, ketua halaqah dia kata, bertakbirlah 100 kali. Mereka pun bertakbir 100 kali. Kemudian lelaki ini berkata pula, bertahlillah 100 kali, la ilaha illallah. Pakat bertahlillah, pakat kata la ilaha illallah 100 kali. Lepas tu ketua ni kata pula, bertasbihlah 100 kali. Pakat bertasbih pula 100 kali. Lalu Ibnu Mas'ud kata dekat Abu Musa, apa yang telah engkau katakan kepada mereka? Jawab Abu Musa, aku tidak